Ketika ini pada mesyuarat Menteri-Menteri Luar di Pusat Dagangan Dunia Putra sedang berlangsung sesi sidang media bersama Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman. Beberapa sidang pleno sudah selesai pada sebelah pagi, manakala petang ini sesi pemukiman masih berjalan. Untuk laporan lanjut, kita bersama rakan setugas Hazel Desmond. Silakan Hazel. Terima kasih, Lela. Isu keselamatan maritim Laut China Selatan yang dibangkitkan pada AMM kali ini bukan untuk menuding jari kepada mana-mana pihak, termasuk negara China. Ia sebaliknya diketengahkan bagi memastikan perairan Laut China Selatan yang menjadi laluan perdagangan dan kepentingan ekonomi antarabangsa ini selamat daripada sebarang ancaman. Dalam satu taklimat media, Ketua Setiausaha Kementerian Luar, Dato' Othman Hashim berkata isu itu juga perlu diselesaikan segera atas kepentingan ekonomi anggota ASEAN. Apatah lagi dunia khususnya rantau Asia Timur bergelut dengan cabaran seperti keganasan, lanun, penyeludupan senjata dan pemerdagangan manusia. Selain itu, isu persempadanan melibatkan Laut China Selatan juga mampu menimbulkan ketegangan antara negara. There are two parts of it. One is activities in South China Sea. The other one is issue of multiple overlapping claims. So this is work in progress. So it's not appropriate for us to say what is going to happen in the next few years. But we are committed to work together in dealing with the issues of South China Sea. Berhubung isu pertelingkahan sempadan antara negara China dengan beberapa negara ASEAN, ia akan dibincangkan dalam mesyuarat ASEAN-China yang dijadual berlangsung esok. Pertikaian dilihat semakin tegang sejak beberapa tahun kebelakangan ini, dengan Filipina di barisan hadapan mendakwa China membuli apabila dengan tegas menuntut perairan itu. Laut China Selatan merupakan laluan laut dan kawasan perikanan penting serta dipercayai mempunyai sumber galian yang banyak. Dalam taklimat sama, Dato' Othman memberitahu AMM kali ini begitu padat dengan perbincangan bertumpu kepada pelaksanaan rangka tindakan Komuniti ASEAN serta visi Komuniti ASEAN 2025. Selain itu, mesyuarat akan menyentuh mengenai pergerakan luar biasa manusia di Asia Tenggara. Selaku pengerusi ASEAN, Malaysia akan terus memantau kemajuan pelaksanaan baki butiran yang disenaraikan dalam pelan tindakan bagi 3 teras Komuniti ASEAN, meliputi ekonomi, keselamatan politik dan sosio-budaya. Perbincangan yang diadakan dalam bentuk sesi pleno dan sesi pemukiman juga membolehkan para pemimpin ASEAN bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa yang lain seperti kebangkitan ekstremisme ganas dan kegiatan radikal. AMM ke-48 akan disusuli dengan pasca persidangan Menteri-Menteri Luar ASEAN dengan 10 negara rakan dialog, mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN Campur 3 ke-16, mesyuarat Menteri-Menteri Luar Sidang Kemuncak Asia Timur ke-5 dan Forum Serantau ASEAN ke-22. Sementara itu, dalam ucapan perasmian AMM ke-48 pagi tadi, Datuk Seri Najib menyuarakan keyakinan terhadap hala tuju ASEAN yang semakin positif ke arah menjadi pasaran ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2050. Ini berikutan kerjasama dan integrasi padu yang ditunjukkan negara-negara anggota. Malah ASEAN kini sudah menjadi tumpuan ekonomi dan perdagangan di rantau Asia selepas India dan China. Jelas Perdana Menteri, sekiranya Komuniti Ekonomi ASEAN AEC dilaksanakan, ia boleh memacu pertumbuhan KDNK tahunan serantau antara 6 hingga 8%. Annual intra-regional trade could reach $1 trillion and G4 trade with United States, Europe, Japan and China could reach $3.7 trillion. Foreign direct investment into ASEAN from the G4 will continue to grow strongly to around $106 billion as companies look to expand production bases in the region. Datuk Seri Najib juga yakin Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2015 akan terus memainkan peranan dalam menjadikan ASEAN sebagai pemain global utama dunia dalam aspek ekonomi. Namun beberapa isu seperti perubahan iklim, migrasi, jenayah rentas sempadan dan ancaman pengganas perlu diberi perhatian bersama.
Selain itu, kerjasama ASEAN dengan rakan-rakan dialog dari Asia Timur dan Barat membuka ruang kerjasama dan jalan penyelesaian yang lebih baik. Selepas memberi kunjungan hormat beberapa Menteri Luar ASEAN, Datuk Seri Najib kemudiannya mengadakan pertemuan dua hala antara Menteri Luar China Wang Yi dan Menteri Luar Turki Mevlut Cavusoglu. Pertemuan membincangkan pelbagai isu serantau dan memperkukuh hubungan antara rakan dialog ASEAN. Keselamatan politik dan kestabilan ekonomi Timor Leste merupakan isu yang dibincangkan dalam kunjungan hormat Menteri Luar Timor Leste Hernani Kuehlu ke atas Datuk Seri Najib. Dalam kesempatan itu juga Timor Leste mengutarakan pandangannya untuk menyertai ASEAN. Kuehlu yakin Timor Leste akan diterima sebagai ahli kerana telah mencapai tahap yang ditetapkan dalam 3 teras ASEAN, iaitu ekonomi, sosio-budaya dan keselamatan. Timor Leste application for ASEAN has been submitted back in 2011 and now is the process is undergoing. The ASEAN has created a working group that is doing the assessment on the Timor Leste readiness, basically based on this constellation of the 3 pillars of the ASEAN for the political and security, for the economic and socio and cultural. Minat untuk menyertai ASEAN juga berikutan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan masa depan yang baik bagi rantau ini. Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2015 juga diharap menganjurkan lebih banyak program dialog bersama negara-negara lain bagi meningkatkan kerjasama dalam pelbagai aspek. Selepas selesai sidang sesi pleno pagi tadi, petang ini berlangsung pula mesyuarat pemukiman antara menteri-menteri luar. Mesyuarat bagi mencapai kesepakatan terhadap pelbagai isu. Ia antara lain menyentuh mengenai isu serantau dan antarabangsa membabitkan kepentingan bersama. Sementara pada sidang pagi tadi, menteri-menteri membincangkan sebahagian besarnya mengenai penubuhan komuniti ASEAN dan perkembangan dalam wawasan pasca 2015 komuniti ASEAN. Mesyuarat dihadiri oleh semua 10 delegasi negara anggota. Dalam pada itu, Papua New Guinea yang berminat untuk menjadi anggota penuh ASEAN menawarkan negara ASEAN satu platform bagi memperluas pasaran mereka sehingga ke Melanesia dan Pulau Pasifik Selatan. Dutanya Peter H. Ilau yang mengetuai pegawai-pegawai kanannya ke MMM kali ini berkata penyertaan negaranya dalam perkumpulan ini membolehkan negara-negara anggota menerokai pasaran dan potensi yang belum diceburi. Tambahnya, negara-negara ASEAN bukan sahaja akan memperoleh manfaat daripada potensi Papua New Guinea tetapi juga negara-negara kepulauan kecil sekitarnya. Misalnya melalui kumpulan peneraju Melanesia, MSG, potensi negara anggota kumpulan itu termasuk Fiji, Vanuatu dan Kepulauan Solomon boleh dimanfaatkan. Begitu juga sebaliknya, Papua New Guinea dan MSG boleh mendapat faedah ekonomi melalui penyertaan dalam ASEAN. ASEAN, of course, has the, with its 600 million plus population and almost 3 trillion GDP, Papua New Guinea wants to be a player, but Papua New Guinea is also the biggest country in the South Pacific, and Papua New Guinea's involvement will also benefit the South Pacific as well. MSG juga katanya mempunyai banyak komoditi mentah, produk pertanian, minyak dan gas, pelombongan dan makanan laut. Papua New Guinea yang menjadi pemerhati dalam perkumpulan 10 negara ini sejak 1981 menyatakan hasrat untuk menjadi anggota penuh pada 2010 dan sejak itu telah mengikuti siri dialog dalam ASEAN. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat memberi kelainan sepanjang 2 hari program lawatan isteri delegasi sempena AMM ke-48 yang akan berakhir Khamis ini. Fokus lawatan yang bermula esok tertumpu kepada pendidikan selain pengalaman Malaysia menangani isu berkaitan wanita dan keluarga.
Jelas menterinya Datuk Seri Rohani Abdul Karim antara pengalaman yang akan dikongsi ialah pengurusan taska, kraf tangan, teknologi perubatan dan pengalaman kementerian menangani isu-isu berkaitan wanita, keluarga dan masyarakat. Sebab ada di kalangan mereka yang berminat tapi oleh kerana tak ada ruang untuk bertanya, jadi kami bawakan taklimat. Jadi taklimat bila saya kelainan, bila taklimat is a little bit berat lah, heavy lah, tapi bagi kami kita bukan nak mengadakan taklimat yang macam mesyuarat tu, tak. Kita bawa dari segi makronya. Kita kata kementerian. Isteri delegasi juga akan dibawa ke beberapa tempat menarik sekitar Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dalam pada itu, menjelang pelancaran Komuniti ASEAN 2015 November ini, Datuk Seri Rohani Abdul Karim berharap kesemua 10 negara anggota ASEAN membawa misi sama, iaitu keluarga bahagian negara sejahtera tanpa mengira perbezaan budaya dan agama. Sementara itu, satu sidang video bersama diadakan antara pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Aminuddin Baki Kuala Lumpur dan pelajar Sekolah Sai Nium Pyong Bangkok. Komunikasi dua hala secara langsung antara pelajar-pelajar berusia 12 tahun hingga 16 tahun ini turut disaksikan Isteri Menteri Luar Datin Sri Siti Rubiah Abdul Samad, Isteri Menteri Luar Brunei, Isteri Menteri Luar Turki dan Isteri Menteri Luar Vietnam sebagai pengantara. Antara isu yang dibincangkan ialah mengenai hubungan erat negara-negara anggota yang turut memberi peluang kepada generasi muda termasuk pelajar untuk berkongsi pendapat dan gaya hidup di negara masing-masing. Sesi sidang video ini adalah julung kali diadakan dalam AMM. Dan esok, AMM ke-48 mempunyai jadual yang agak ketat dengan para pemimpin ASEAN dijangka menghadiri tidak kurang 7 mesyuarat penting. Antaranya mesyuarat Menteri Luar ASEAN bersama 6 rakan dialog seperti Jepun, Australia, Rusia dan India. Berhubung perkembangan sidang media, Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman akan kami perincikan dalam Nasional 8 malam ini. Saya kembalikan dulu kepada Leila di Angkasa Puri.